Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muntakim daripada Klinik Perubatan Hijrah Kemaman. Bersempena dengan Hari Jantung Sedunia, suka saya berkongsi satu kisah berkenaan dengan serangan jantung. Pada suatu hari, datang seorang lelaki awal 50-an, aktif bersukan, pernah berkayuh sejauh 100 km tanpa sebarang masalah. Tetapi dia seorang perokok tegar. Pada suatu hari datang dengan keadaan sakit di dada sebelah kiri dan menjala sakitnya ke tangan sebelah kiri, beserta dengan sedikit rasa meloya dan hampir pitam. Selepas itu, siasatan pun dimulai, ECG pun dibuat, ECG untuk melihat sama ada serangan jantung ataupun tidak, dan didapati lelaki ini mempunyai serangan jantung berdasarkan daripada bacaan ECG. Beliau seperti tidak percaya akan keadaan tersebut kerana merasakan bahawa sebelum ini tiada masalah dengan keadaan. Daripada kisah itu, suka saya tekankan dua perkara untuk mengenal pasti adakah kita mempunyai risiko serangan jantung ataupun tidak. Yang pertama adalah bacaan gula dan bacaan kolesterol kita. Seterusnya adalah bacaan tekanan darah kita. Tiga perkara ini perlu kita sentiasa ambil perhatian yang lebih. Lagi elok jikalau kita sentiasa memantau bacaan 6 bulan hingga setahun. Sebab risiko jantung tinggi jika pesakit mengalami darah tinggi, kencing manis dan kolesterol. Dan yang kedua adalah amalan gaya hidup kita, seperti tidak bersukan dan merokok. Dan itu sahaja daripada kisah ini. Akhir kata, sayangilah keluarga anda dengan menjaga jantung anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Arif bin Abdul Latif dari Klinik Perubatan Hijrah Kemaman. Ini saya suka untuk mengulas poll yang dibuat baru di page Facebook kami berkenaan adakah kacang menyebabkan jerawat. Pertama sekali saya ingin mengatakan bahawa jerawat ini adalah masalah kelainan kulit yang kronik. Jadi banyak perkara-perkara yang menyebabkan masalah ini berlaku, antaranya adalah jangkitan bakteria, masalah hormon dan juga stres antaranya. Jadi bila berlakunya jerawat ini, antara perkara yang sering dikatakan adalah makanan kekacang. Adakah makanan kekacang ini menyebabkan jerawat? Kacang mengandungi pelbagai khasiat, pelbagai vitamin dan mineral yang semestinya baik untuk kesihatan kita. Tetapi bahan tersebut kemungkinan, terutamanya di dalam mentega kacang, mengandungi gula yang tinggi dan juga omega 6 yang tinggi dan juga mengandungi protein ataupun peanut agglutinin, yang mana bahan-bahan ini boleh menyebabkan berlakunya peradangan pada kulit. Jadi secara dasarnya kacang tidak menyebabkan jerawat secara langsung, tetapi secara tidak langsung melalui bahan-bahan tertentu yang saya cakap tadi boleh sebenarnya menyebabkan jerawat. Walau bagaimanapun, dari segi kesihatan tidak ada bukti sebenarnya yang kacang ini menyebabkan jerawat secara langsung. Apa-apa pun kita perlu mendapatkan perawatan dan nasihat daripada doktor sekiranya makanan-makanan tertentu menyebabkan masalah jerawat itu lebih teruk dan sebagainya. Mungkin ada faktor-faktor lain yang menjadi penyumbang pada masalah akne ini semakin teruk. Antara rawatan yang diberikan kebiasaannya adalah antibiotik dan juga krim-krim sapu di kulit yang boleh turunkan keradangan pada kulit tersebut. Jadi sekiranya anda mengalami masalah ini, saya nasihatkan agar anda memantau pemakanan dan lihat bagaimana makanan tersebut memberi kesan pada masalah ini anda. Jika anda dapat sesuatu daripada video ini, sila subscribe di page YouTube kami dan semoga bermanfaat.
Anda ada benjolan pada kulit, hati-hati, anda mungkin mengidap lipoma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bersama saya kembali Dr. Kamarul Syahriza dari Klinik Perubatan Hijrah 24 Jam Kemaman dan Cukai. Adakah anda tahu apa itu lipoma? Lipoma adalah benjolan di bawah kulit yang terjadi daripada pertumbuhan tisu lemak yang perlahan-lahan berkembang di bawah permukaan kulit anda. Kebiasaannya, lipoma bukanlah bersifat kanserus, iaitu berpotensi menjadi kanser, dan ia jarang berbahaya. Individu daripada mana-mana kumpulan usia boleh mengalami masalah lipoma ini. Namun, masalah benjolan kulit ini jarang terkena pada kanak-kanak. Biasanya, lipoma ini akan muncul di bahagian seperti leher, bahu, bawah lengan dan juga peha. Ciri-ciri lipoma boleh dikenal pasti seperti lembut pada sentuhan, bergerak dengan mudah jika tolak menggunakan jari anda, berada di bawah permukaan kulit, tidak berwarna dan tumbuh dengan perlahan. Apabila lipoma tergosok dengan pakaian, akan menyebabkan rasa tidak selesa. Jika saiznya besar, ia boleh menyebabkan tekanan pada saraf di sekitarnya dan menyebabkan ia rasa seperti dicocok pin. Ia juga boleh menyebabkan bengkakan pada kawasan sekeliling. Sekiranya benjolan kulit anda terus membesar dan menyakitkan, doktor boleh mengeluarkannya melalui pembedahan untuk menghilangkan rasa tidak selesa itu. Cara yang paling biasa dilakukan untuk merawat lipoma di klinik kami adalah dengan membuangnya melalui pembedahan. Kaedah ini sangat berguna jika anda mempunyai tumor kulit besar yang masih tumbuh. Prosedur ini biasanya dilakukan di bawah bius setempat melalui prosedur yang dikenali sebagai eksisi, di mana kita akan membuat satu torehan yang kecil dan kita akan membuat bekakan tisu yang ada ataupun lipoma tersebut dan kita akan menjahit kembali kulit tersebut. Dan jika anda mempunyai masalah ini, dapatkan konsultasi bersama kami di Klinik Perubatan Hijrah 24 Jam Kemaman dan juga Klinik Perubatan Hijrah 24 Jam Cukai. Dapat sesuatu yang bermanfaat? Jom follow sosial media kami untuk info-info berkenaan dengan perubatan yang lain. Selamat Hari Wanita. Ya, saya Ismail Abdul Rajak dari Taman Alamanda, Bandar Baru, Bukit Bintut. Bekerja sendiri, kerja jual kelapa, jualnya lah. Ada satu hari tu mari jumpa sini, mari daftar sini, tanya khabar boleh buang ke pembedahan kecil gini. Dia kata boleh. Boleh tu, saya pun tu temu janji ya. Temu janji dengan klinik. Alhamdulillah. Bahasa pertumbuhan tu tak berasa terik ngegang, telinga tu bergegar. Selalu kena gosok-gosok sebab dia besar, kelapa besar dah.
Tu. Kalau apabila buang sekarang ni okey lah, sedap sikit rasa. Alhamdulillah, baik. Ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Kamarul Syariza, Doktor Residen di Klinik Perubatan Hijrah Kemaman 24 jam. Hari ini saya ingin membincangkan satu topik iaitu katakan tidak kepada seks luar nikah. Okay, seks adalah antara perkara yang sangat penting dalam kehidupan suami isteri. Tanpanya, maka hambarlah kehidupan anda dan pasangan yang sudah berkahwin. Pun begitu, zaman kini sudah berubah. Terdapat ramai pasangan di luar sana yang sudah mula melakukan seks luar nikah. Apa yang lebih membimbangkan, ia lebih kerap berlaku kepada golongan remaja kerana mereka mempunyai sifat ingin tahu yang sangat tinggi. Ya, kami memang tidak menafikan bahawa ia adalah hak masing-masing. Namun, ketahuilah bahawa terdapat beberapa kesan negatif yang boleh berlaku akibat seks luar nikah. Antaranya ialah penularan penyakit berjangkit yang disebabkan oleh hubungan seksual, terdiri daripada sexual transmitted disease lah. Antaranya adalah chlamydia, gonorrhea, HIV ataupun AIDS, HPV, sifilis, keradangan urethra ataupun kita panggil urethritis dan banyak lagi lah. Apakah kebarang kalian penyakit kelamin STD? Masalah kesihatan ini adalah biasa, tetapi dalam beberapa sebab ia boleh menjadi lebih teruk bagi perempuan berbanding lelaki. Jika seorang wanita mempunyai STD dan hamil, ia boleh menyebabkan masalah kesihatan yang serius bagi bayi dan juga dalam kandungan tersebut. Antara simptom-simptom STD yang biasa ialah luka atau benjolan pada alat kelamin atau di kawasan lisan atau rektum, mengalami kencing yang pedih ataupun sukar nak kencing ataupun merasa sakitlah apabila kita nak kencing. Yang ketiga adalah lelehan daripada zakar, dan yang keempat adalah lelehan atau bauan daripada faras yang luar biasa atau bau yang busuk lah. Pendarahan faras yang luar biasa, sakit semasa melakukan hubungan seks, dan kelenjar limfa yang sakit atau bengkak terutamanya di pangkal peha. Kadang-kadang dia lebih meluas lah. So, simptom umum yang akan ada adalah seperti demam, lesu, letih-letih badan atau dan sebagainya. Kalau kahwin, penyakit ini boleh dielakkan dengan mengadakan ujian HIV sebelum berkahwin. Setiap pasangan yang ingin berkahwin perlu melakukan ujian saringan kesihatan terlebih dahulu sebelum dibenarkan mendirikan rumah tangga. Sebagai contohlah, cuba bayangkan sekiranya anda sudah melakukan pelbagai aktiviti seksual bersama pasangan sebelum berkahwin dan kemudian si dia meninggalkan anda. Ini sudah pasti meningkatkan risiko kalian mengalami pelbagai masalah mental seperti stres, depresi, kemurungan, kegelisahan dan lain-lain. Jadi, tolonglah berfikir dahulu sebelum tindak. Terima kasih. Pedihnya rasa apabila terkena cagu, bukan? Adakah anda juga dibelenggu dengan masalah yang sama? Jangan malu dan jangan segan. Teruskan menonton bersama saya, Dr. Kamarul Syariza, Doktor Residen di Klinik Perubatan Hijrah 24 jam Kemaman. Okay, sebelum itu, kita kena tahu apakah itu kuku cengkam. Sebenarnya, ia adalah satu kondisi di mana kuku kaki individu mula tumbuh ke dalam sehingga mencekam kulit dan daging yang wujud di sekitar kawasan tersebut. Lama-kelamaan, cekaman itu akan jadi punca bahagian yang terbabit serta ada risiko terkena jangkitan kuman. Ia bukan satu kondisi yang boleh kita pandang ringan. Antara punca risiko kuku cekam ini adalah yang pertama, infeksi atau penjangkitan kulat pada kuku kaki, memiliki kuku kaki dengan lengkung luar biasa. Ketiga, memakai kasut atau stokin tidak sesuai, sama ada terlalu ketat ataupun longgar. Yang keempat, memotong kuku kaki dengan cara salah, yakni terlalu pendek dan sengit. Seterusnya, wujud ketumbuhan atau kebengkakan kepada kaki
kaki tersebut. Dan yang terakhir adalah ada penyakit berkaitan seperti obesiti dan juga diabetes. Golongan ini memang mempunyai risiko yang tinggi untuk mempunyai kuku cekam. Antara cara rawatan yang boleh dilakukan adalah yang pertama, kita boleh rendam kaki dalam air hangat untuk kurangkan bengkak tersebut. Yang kedua, kita boleh sapu ubat krim antibiotik pada kuku tersebut. Yang ketiga, makan ubat tahan sakit dan juga antibiotik. Yang keempat adalah rawatan pembedahan kecil, di mana rawatan pembedahan kecil ni ada beberapa kaedah lah di klinik kita. Pembedahan kuku kaki cekam biasanya merupakan prosedur pesakit luar yang melibatkan penggunaan bius setempat. Antara prosedur pembedahan yang terdapat di klinik kami adalah wedge resection and matrixectomy, di mana untuk prosedur ini doktor bakal membuang sebahagian daripada kuku kaki untuk mengelakkannya daripada mencekam ke kulit, dan prosedur ini turut dipanggil sebagai partial ovation. So dia punya akar kuku tu kita akan laser untuk kita tak nak bagi kuku tersebut tumbuh kembali. Okey, yang kedua adalah pembuangan kuku kaki, di mana doktor mungkin akan memutuskan untuk membuang keseluruhan kuku kaki, dan prosedur ini juga digelar sebagai complete nail plate avulsion. Dan yang ketiga adalah pembedahan di hujung jari kaki, di mana sekiranya pembedahan lain didapati tidak bersesuaian atau prosedur sebelumnya gagal, doktor mungkin akan menyingkirkan dan membentuk semula tisu yang lembut di hujung jari kaki. Adakah anda juga dibelenggu dengan masalah yang sama? Jangan malu dan jangan segan. Cepat dapatkan rawatan anda bersama kami di Klinik Perubatan Hijrah 24 Jam Kemaman. Merasa sukar dan berasa sakit ketika meluruskan jari atau jari terasa kaku dan sakit, anda mungkin mengalami yang kita namakan penyakit sebagai trigger finger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Dr. Kamarul Syariza bin Zamri, salah seorang residen di Klinik Perubatan Hijrah 24 Jam Kemaman. Okey, hari ini saya nak berkongsikan dengan anda semua tentang satu penyakit yang kita panggil trigger finger. Okey, sebelum saya pergi dengan lebih mendalam, apakah itu trigger finger? Trigger finger ini adalah di mana ia adalah satu keadaan di mana pesakit akan mengalami kesakitan, kekejangan dan mengalami rasa sensasi yang terkunci ketika membengkokkan dan meluruskan jari tangan. Jari anda akan mengeluarkan bunyi seperti pop ataupun snap semasa kita cuba untuk meluruskan jari tersebut. Dari segi perubatan, keadaan ini juga dikenali sebagai stenonizing tenosynovitis. Keadaan ini berlaku sebabkan terdapatnya pembentukan nodul pada tendon flexor yang menyebabkan ia tersangkut pada A1 pulley dan akan menyukarkan jari untuk diluruskan. Jari yang sering kali terlibat apabila berlakunya keadaan ini adalah jari manis dan juga ibu jari. Tapi jari-jari mana pun boleh berlaku juga. Okay. Apakah tanda-tanda seorang itu mengalami trigger finger? Pertama kali, dia akan terdapat benjolan di pangkal jari pada bahagian tapak tangan dan ianya sakit apabila kita tekan. Yang kedua, kita akan merasa sensasi terkunci iaitu locking ketika kita hendak menggerakkan jari yang berkenaan. Ketiga adalah kita akan merasa sakit pada bahagian pangkal jari ketika kita hendak meluruskan jari tersebut. Penyebab utama kepada penyakit ini belum dikenal pasti, tetapi ada faktor-faktor yang menyumbang kepada penyakit tersebut. Yang pertama adalah seperti penyakit yang sedia ada iaitu kencing manis, dan juga kepada pesakit yang mengalami masalah sendi iaitu rheumatoid arthritis. So pesakit-pesakit ini lebih cenderung untuk mendapat masalah trigger finger ini. Yang kedua adalah penggunaan tangan yang lasak dalam aktiviti seharian seperti memasak ataupun membuat aktiviti lasak seperti bermain gym ke ataupun mengangkat barang yang berat. So ini adalah faktor-faktor yang menyumbang kepada terjadinya masalah trigger finger. Bolehkah ianya dirawat? Ya, trigger finger ini boleh dirawat dan klinik kami menawarkan pelbagai rawatan untuk mengatasi masalah trigger finger ini. Okey, rawatan untuk kes trigger finger ini ada beberapa cara lah. Cara yang pertama ialah kita boleh memberi rawatan secara fisioterapi sahaja. Sekiranya dengan rawatan fisioterapi tidak berjaya, kita akan proceed kepada second step iaitu kita membuat suntikan kortikosteroid pada bahagian sendi yang berasa sakit itu. Kebiasaannya kalau injection steroid ini berkesan sebanyak 70% lah terhadap pesakit, tapi ia bergantung kepada severity dan juga keadaan pesakit pada waktu itu. Ada sesetengah pesakit boleh tahan selama 6 bulan ataupun setahun, ataupun bila sekali cocok tu dah boleh hilang selama-lamanya. Ya, ia bergantung kepada kondisi penyakit tersebut.
Dan sekiranya injection juga tidak dapat mengatasi masalah tersebut, cara yang paling terakhir adalah kita membuat pembedahan, di mana pembedahan ini kita panggil A1 fully release lah, di mana ia merupakan pembedahan yang kecil yang boleh dibuat di klinik kami. So di mana kita akan cuci bahagian yang kita nak buat pembedahan tu, dan kita akan membuat sedikit belahan yang kecil dan kita akan buka belahan itu dan kita akan potong tendon yang menyebabkan tersangkutnya jari kita itu. So selepas itu kita akan jahit balik dan kita akan buat rawatan susulan sampailah luka tersebut baik. Dan kita harap selepas buat pembedahan itu tidak ada sebarang komplikasi. Jadi jika anda ada masalah ini, jom dapatkan rawatan bersama saya sendiri, Dr. Kamarul, dan juga doktor-doktor yang berpengalaman di Klinik Perubatan Hijrah 24 jam. Terima kasih kerana menonton. Jom follow kami untuk mengetahui ilmu mengenai perubatan yang lain. Apa komplikasi yang berlaku andai kata rantaian jangkitan ini tidak dapat diputuskan? Pertama adalah barisan hadapan akan lumpuh kerana staf kesihatan telah mula dijangkiti kerana ada individu yang tidak memberi sejarah yang betul, dan juga menyebabkan kita tidak cukup staf. Dan bila tidak cukup staf, beban tersebut akan ditanggung oleh staf yang masih bekerja dan akan menyebabkan burnout. Staf tidak mampu bekerja. Dan apa yang berlaku bila mana barisan hadapan atau frontliner ini telah lumpuh, orang yang bukan berkelayakan akan mengambil tempat dan akan merawat anda seperti anti-vax. Yang kedua, disebabkan peningkatan yang terlalu tinggi akan menyebabkan kekurangan supportive equipment. Kita sekarang menghadapi kekurangan hand sanitizer, topeng muka, ventilator, alat pernafasan di ICU kerana kita bukan hanya menghadapi COVID-19, penyakit seperti strok, lemah jantung, dan mereka juga memerlukan ventilator dan juga perlukan katil di ICU. Kita mempunyai sampel yang banyak yang perlu disaringkan. Reagen yang tersebut itu pun makin berkurangan. Ini akan menyebabkan sampai satu tahap kita sudah habis supportive equipment, dan bila mana berlaku kita terpaksa pilih siapa yang patut hidup, siapa yang patut mati, kerana kita akan berikan alat pernafasan ini kepada orang yang mempunyai potensi yang lebih tinggi untuk hidup. Dan andai kata itu adalah ibu atau ayah kita, adakah kita mahu perkara ini berlaku? Ketiga adalah kita risaukan gelombang yang ketiga. Gelombang ketiga pasti lebih teruk dan harapan kita sangat tipis. Dan kita risaukan kenaikan yang terlalu mendadak dan kita tidak mampu lagi untuk membendung virus ini. Cuba kita lihat bila mana negara Itali yang tidak mengambil cara pencegahan yang betul dan tidak bekerjasama. Sekarang mereka menghadapi situasi yang sangat tegang, kenaikan kematian meningkat hari demi hari. Dan cuba kita lihat pula di Wuhan yang bermulanya virus ini, mereka sekarang sudah mampu untuk membantras virus ini kerana mereka bekerjasama di antara frontliner dan juga masyarakat yang boleh disiplin, yang mampu untuk duduk di rumah, buat kuarantin supaya tidak jadi ejen penyebar, kerana kita tidak tahu bahawa anda sendiri sebenarnya telah dijangkiti, dan jangan jadi ejen penyebar untuk virus ini. Jika kita semua bekerjasama, kita pasti akan mampu untuk hentikan penyebaran dan hapuskan virus ini. Sebenarnya ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada kita supaya kita bekerjasama dan bertawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika Allah inginkan untuk hapuskan virus ini, hanya sekelip mata Allah mampu hapuskan. Teruskan duduk di rumah, asingkan diri anda, ikut arahan yang telah kerajaan tetapkan, dan teruskan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurruhu ma'asmin syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Okey, hari ini saya nak ceritakan tentang penyakit kuning ataupun jaundice yang berlaku pada bayi. Biasanya parents ataupun ibu risau bila anak makin kuning, mata kuning, badan kuning. So mereka risau, apa mereka buat? Mereka akan jemur bawah matahari. Ada juga mitos yang mengatakan sampai pakai baju kuning menyebabkan anak makin kuning. Semua mitos ni sebenarnya adalah salah. Kita kena faham dulu apa yang dimaksudkan dengan kuning ataupun kita panggil jaundice. Ini berlaku kerana pigmen bilirubin di dalam badan bayi meningkat. Perkara ini adalah
normal. Selepas 4 atau 5 hari bayi dilahirkan, pigmen bilirubin akan termendap di bawah kulit dan menyebabkan bayi kelihatan lebih kuning. Ini terjadi kerana semasa alam rahim, darah bayi dan juga darah ibu bercampur melalui plasenta. Jadi apabila bayi dilahirkan, berlakunya penukaran sel darah merah. Untuk berlakunya penukaran sel darah merah ini berlakunya pemecahan darah merah yang dipanggil hemolisis. Hemolisis ini akan menyebabkan terhasilnya bilirubin, dan bilirubin ini akan meningkat kerana pemecahan darah yang semakin tinggi setiap hari. Dan bilirubin ini berada daripada badan bayi dan akan disingkirkan sedikit demi sedikit, mengambil masa lebih daripada 4 hingga 5 hari. Apa yang menyebabkan sesetengah bayi kuning dia tak turun-turun? Saya berikan 3 sebab. Pertama adalah pemecahan bilirubin yang berlebihan. Kebiasaannya terjadi kepada ibu yang kumpulan darah O. Yang kedua adalah mengalami masalah G6PD. Yang ketiga mengalami masalah darah risas negatif. Berlakunya penghasilan bilirubin yang berlebihan. Bila ibu mengambil suplemen ataupun jamu, suplemen dan jamu ini akan diberi kepada bayi melalui susu, dan suplemen dan jamu ini akan menyebabkan hati bayi jadi bengkak. Hati bayi masih tidak berfungsi dengan baik kerana masih lagi tidak matang. Apabila hati bayi bengkak, fungsi hati untuk menyingkirkan bilirubin menjadi semakin rendah. Jadi bilirubin tidak boleh disingkirkan dalam badan dan berada di dalam badan. Bila kurang menyusu, bayi akan kurang berak dan juga kurang kencing, dan bilirubin di dalam badan bayi tidak dapat disingkirkan. Apa yang membimbangkan adalah bila mana bilirubin di dalam badan semakin meningkat, ia akan boleh menembusi sehingga selaput otak dan menyebabkan keradangan otak dan saraf tunjang. Ini boleh menyebabkan bayi terencah akal dan juga pekak. Rawatan yang betul adalah pastikan setiap 1-2 jam bayi diberi susu. Yang kedua, jangan ambil jamu ataupun suplemen yang bukan nasihat doktor. Yang ketiga, pastikan bayi berak dan kencing lebih kerap. Andai kata kuning masih tidak turun, bawa ke hospital dan doktor akan letakkan di bawah fototerapi, di mana fototerapi ini adalah pancaran cahaya untuk memecahkan bilirubin dan akan larut dalam air dan mudah disingkirkan daripada badan. Andai kata selepas fototerapi kuning masih tidak turun, terpaksa melakukan exchange transfusion, iaitu tukar darah. Nasihat saya adalah perkara ini adalah normal. Selepas lahir, bayi ada follow up di klinik untuk melihat foto level ataupun tahap kuning dia. Bacaan ini yang menentukan foto level. Hampir setiap hari akan ambil darah bayi untuk mula-mula lahir supaya tidak melebihi daripada foto level. Korang pernah dengar tak masalah uluran ataupun kita panggil angin pasang yang terjadi pada kanak-kanak? Macam mana ia boleh terjadi? Ia terjadi biasanya pada kanak-kanak yang kurang daripada umur setahun. Kerana apa? Kerana testis kita ni sebenarnya berasal daripada badan kita. So bila dilahirkan, testis akan turun ke kantung testis yang dipanggil skrotum. So laluan tersebut ada yang kes di mana lubang di bahagian ari-ari itu tidak tertutup dengan sempurna dan menyebabkan usus ataupun omentum turun sekali melalui laluan tersebut dan masuk ke dalam skrotum. Itu yang terjadinya angin pasang. Ada yang kata terjadi disebabkan ibu tidak mengamalkan gaya pemakanan yang betul masa hamil. So benda tu salah sebenarnya. Tak ada kaitan pun. Dia berlaku mungkin disebabkan pertama, masa lahir sepatutnya laluan itu tertutup dengan semula jadi, ataupun kurang daripada setahun dia ambil masa untuk tertutup dengan secara komplit. So ini yang akan terjadi. Apa yang membimbangkan adalah bila usus itu telah turun ke dalam kantung testis tadi, jadi usus ini tersekat. Bagaimana kita dapat tahu ia tersekat? Bila mana dia berpusing atau dipanggil strangulation, dan akan paling teruk akan menyebabkan gangrene ataupun saluran darah tidak dapat supply kepada bahagian usus tersebut dan menyebabkan dia menjadi warna hitam. So apa simptom yang akan kita dapat tengok adalah bayi tersebut akan menangis. Yang kedua, dia akan muntah-muntah. Yang ketiga adalah dia tidak boleh berak ataupun kentut, dia akan kembung perut. So perkara ini akan membimbangkan dan perlu dibawa berjumpa dengan doktor dengan segera. Kita akan bimbang berlakunya dipanggil intestinal obstruction, dan komplikasi yang terakhir adalah menyebabkan gangrene. So apa rawatan yang kita akan berikan adalah, jikalau inguinal hernia ini tidak dapat dikembalikan kepada tempat asal atau dipanggil reduction, tak boleh reducible, kita akan buat pembedahan. Pembedahan ini kita panggil herniatomy, di mana laluan tersebut kita akan tutup dengan
dengan sempurna supaya usus tadi tidak turun lagi ke kantung testis. Jadi kalau tidak dirawat, dia akan menjadi recurrent inguinal hernia, di mana setiap kali dia akan batuk ataupun dia meneran atau angkat benda berat, usus dia akan turun ke dalam skrotum itu. Setiap kali itulah dia akan tolak untuk masukkan balik ke badan dia. Boleh jadi sembelit bila usus tadi tu telah tersekat ataupun telah tersempit dalam laluan tersebut. So macam saya bagi tahu tadi, dia akan menyebabkan muntah, tak boleh berak, tak boleh kentut, boleh jadi sembelit. Kalau usus tadi turun dan mengambil kedudukan testis tadi, jadi tumbesaran testis itu terbantut, boleh merencatkan tumbesaran testis tersebut dan boleh menyebabkan kemandulan. So kesimpulannya adalah perkara ini adalah sebenarnya normal untuk kanak-kanak kurang daripada setahun. Tetapi ibu bapa perlu risaukan andai kata terjadinya perkara ini dan menyebabkan anak perut kembung, tak boleh berak, muntah, segera bawa ke kecemasan untuk mendapat rawatan doktor kerana kemungkinan akan berlakunya intestinal obstruction, iaitu usus dia tersumbat, dan lebih teruk adalah terjadinya gangrene. Biasa doktor minta untuk buat prosedur ambil air tulang belakang, kita akan refuse, tak nak buat. Sebab apa? Sebab nanti akan jadi lumpuh, lumpuh selama-lamanya. So sebenarnya pemikiran ni adalah salah, kerana prosedur ini adalah selamat dan tidak menyebabkan lumpuh. Prosedur ini diberi nama lumbar puncture. So kita kena faham dulu di mana kedudukan saraf tunjang dalam tulang belakang ataupun kita panggil vertebra bone. Saraf tunjang itu kita panggil spinal cord. Spinal cord yang terakhir adalah berada di lumbar 1, L1. Tempat yang kita cucuk untuk ambil air tulang belakang yang kita panggil cerebral spinal fluid adalah di antara L3 dan L4. Dia berada lebih bawah daripada L1. So sangat mustahil untuk kena pada saraf tunjang ataupun spinal cord tadi. Di L3 dan L4 hanya ada cerebral fluid ataupun air tulang belakang. Yang kedua adalah ada saraf periferi yang terapung di dalam air tulang belakang tersebut. So prosedur ini adalah sangat selamat dan juga sangat-sangat rendah risikonya untuk kita kena saraf periferi tadi. Dalam badan kita tu ada vertebra bone. Vertebra bone kita panggil first kali adalah cervical, thoracic dan lumbar. Lumbar ni ada sampai 5. Lumbar 1, 2, 3, 4, 5. Lumbar 1 berada pada bahagian atas, di mana saraf tunjang terakhir berada pada lumbar 1. Lepas tu lumbar kedua, ketiga, keempat dan kelima tidak ada saraf tunjang. Cuma ada air tulang belakang dan juga saraf periferi yang terapung di dalamnya. Kebiasaannya lumpuh apabila saraf tunjang ataupun spinal cord tadi tercedera. So risiko untuk tercedera adalah sangat rendah kerana kita ambil air tulang belakang dekat L3 dan L4. Komplikasinya adalah berlakunya post-spinal headache, di mana kita akan rasa pening dan juga sakit kepala. Biasanya akan kita rehat dan juga minum air secukupnya. Simptom ni akan hilanglah dalam beberapa hari. Hakikatnya prosedur ini sebenarnya sangat selamat. Kenapa perlunya ambil air tulang belakang? Kerana prosedur ini adalah untuk mengesan bakteria meningitis, di mana meningitis ni menyebabkan jangkitan di selaput otak, dan ini lebih merisaukan kerana boleh menyebabkan kematian dan lumpuh. So kita perlu detect lebih awal, dan cara detectnya adalah dengan mengambil air tulang belakang. Kebiasaannya pesakit akan datang dalam keadaan sakit kepala, muntah-muntah, akan melakukan sawan. So perkara yang kita risaukan adalah pesakit mengalami jangkitan di selaput otak atau kita panggil meningitis. So cara mengesannya adalah dengan mengambil air tulang belakang. So kesimpulannya adalah lumbar puncture ataupun prosedur mengambil air tulang belakang adalah selamat. Yang kedua adalah meningitis perlu didetek dengan lebih awal kerana dia boleh menyebabkan kematian dan juga lumpuh. Ketiga, prosedur ini tidak akan menyebabkan lumpuh. Yang menyebabkan lumpuh disebabkan oleh progression disease tersebut, menyebabkan kita lambat detect meningitis dan menyebabkan kuman itu telah merebak ke seluruh otak dan menyebabkan lumpuh. Biasa tak korang tengok orang yang kena ketumbit, dia bengkak bawah mata, ataupun korang sendiri yang pernah ada pengalaman pasal ketumbit ni? Betul ke orang kata, oh kau mesti mengintai ni, sebab tu kau naik ketumbit? So hari ni saya nak cerita pasal ketumbit lah. Ketumbit ni dia ada dua jenis lah, iaitu stye ataupun chalazion. Stye ni disebabkan oleh jangkitan dekat akar bulu mata ataupun kita panggil follicle, disebabkan oleh Staphylococcus aureus.
So disebabkan jangkitan tu, mata kita akan jadi bengkak dan juga sakit. Tapi kalau chalazion ni disebabkan kelenjar dekat bulu mata kita tu tersumbat. So dia akan bengkak tapi tak sakit. So biasa orang yang biasa kena ketumbit ni, sama ada dia pakai bulu mata tapi tak bersihkan betul-betul. So kelenjar tu tersumbat. Ataupun memang orang tu ada masalah kulit, panggil seborrheic dermatitis, ataupun dia memang ada penyakit blepharitis, ataupun dia ni memang imunisasi dia lemah, macam ada kencing manis ke, itu semua akan melemahkan imunisasi diri. Ketumbit ni sebenarnya boleh rawat dekat rumah je. Kita boleh tuam ataupun kita bersihkan. Biasanya kalau untuk tuam ni, kita ambil air suam, lepas tu kita ambil kain bersih, kita celup dan kita perah dan kita tuam mata sambil mata kita tertutup. Kita tuam lebih kurang 10 minit, buat dalam 2-3 kali sehari. Dan insya-Allah akan okey lah. Ataupun kita bersihkan akar bulu mata tu, kita ambil air yang bersih, kita campur dengan sabun baby, kita ambil cotton bud dan kita bersihkan dekat tempat ketumbit tu supaya kelenjar tu tak tersumbat. So itu adalah rawatan yang boleh dibuat di rumah lah. Ataupun kalau makin teruk, boleh jumpa doktor, dan doktor biasanya akan bagi ubat titik mata lah, dengan antibiotik ubat titik mata. Yang ketiga, kalau andai kata selepas pakai ubat titik mata, antibiotik itu pun tak jalan, so biasanya doktor akan advise untuk buat pembedahan kecil lah. So pembedahan ni doktor akan potong, buat hirisan kecil dekat mata tu untuk keluarkan nanah ataupun apa-apa yang ada dalam tu lah. Pun boleh jadi kalau rumah tu biasa berdebu, biasanya kita sentuh tempat-tempat kotor, lepas tu kita sapu mata kita, kita lap mata kita. So benda-benda yang kotor yang daripada tangan kita akan berjangkit dekat kita punya mata dan menyebabkan kelenjar ataupun dekat akar bulu mata tu dijangkiti dan menyebabkan ketumbit lah. So kesimpulan sebenarnya, kaitan antara ketumbit dengan mengintai itu salah sebenarnya. Itu adalah mitos mata-mata. So biasa orang kata, kau mesti mengintai kan, sebab tu mata kau bengkak. So salah lah. Okey. So sebenarnya ketumbit itu adalah jangkitan dekat akar bulu mata ataupun kelenjar tu tersumbat. Itu saja. Korang pernah dengar kan sebelum ni, kalau korang kena resdung, korang pergi jumpa yang pengamal perubatan atau untuk bomoh ke apa, dia akan ambil ulat, lepas tu sapu dekat hidung, lepas tu ada keluar ulat, lepas tu dia kata, "Uih, banyak ulat-ulat keluar daripada hidung korang tu." Tapi sebenarnya benda ni salah lah. Sebabnya resdung ni ataupun kita panggil allergic rhinitis. Allergic rhinitis ni sebenarnya disebabkan oleh histamin. Histamin yang keluar daripada badan kita. So menyebabkan kita akan rasa gatal hidung, lepas tu kita akan berhingus, lepas tu akan mengeluarkan kahak warna hijau yang pekat. Itu memang simptom-simptom resdung lah. Biasanya akan berlakunya komplikasi lah, berlakunya acute ataupun chronic sinusitis selepas berlakunya allergic rhinitis. So biasanya bila hidung kita tersumbat, kita akan rasa tak selesa, gatal, mata kita mula berair, lepas tu mula ada keluarkan kahak, dan bila jadi macam tu kita akan mula sakit kepala. Itu antara komplikasi-komplikasi yang akan terjadi lah. Bila lebih daripada 12 minggu, biasanya akan terjadinya chronic sinusitis. Itu lebih teruk lah keadaan dia. Bila jadinya chronic sinusitis, boleh juga jadi komplikasi jadi otitis media. Otitis media ni macam mana? Otitis media ni jangkitan dekat kita punya telinga kita. So akan mengeluarkan nanah daripada telinga kita. Ini sebabkan komplikasi daripada resdung tu lah. Kalau biasa kita tengok banyak video ataupun ada yang mengamalkan ambil lipas, jumpa tok bomoh ke apa, ambil lipas sapu dekat hidung dan keluar ulat-ulat. Yang sebenarnya adalah ulat tu datang daripada lipas tanah tu. Ada dari kerajaan Afrika buat, dalam perut lipas tanah tu mengandungi 6,000 ulat. So bila lipas itu dipotong dan disapu di atas hidung, sebenarnya ulat itu adalah daripada perut lipas tu sendiri. So itulah sebenarnya datangnya ulat, bukan daripada hidung tetapi datang daripada perut lipas tu sendiri. So rawatan resdung ni sebenarnya adalah mencegah. Kita mencegah daripada histamin tu keluar daripada badan kita. Sebab macam mana histamin boleh keluar? Sebabnya kita alah kepada sesuatu perkara ataupun sesuatu benda. So macam mana nak cegah histamin tu keluar? Misalnya kita alah kepada binatang yang berbulu. So elakkan sentuh binatang berbulu ataupun bermain dengan binatang berbulu, sebab itu akan menyebabkan
menyebabkan histamin keluar daripada badan kita. Yang kedua, kita alah kepada habuk. So, kita kena cegah dengan memakai topeng muka untuk elakkan hidung kita dimasuki habuk. Yang ketiga, kita alah pada seafood. So, kita dah tahu kita alah pada seafood. So, elakkan makan seafood kerana akan menyebabkan histamin itu keluar. Dan kalau kita alah dengan bantal pada selimut yang berbulu, dia akan mudah sensitif dengan alahan tu. Selain daripada mencegah, kita boleh ambil ubat antihistamin. Biasa ubat antihistamin yang kita ambil adalah loratidin lah. Loratidin ni dia tidak mengantuk. Compare dengan piriton ataupun chlorpheniramine, dia mengantuk. Ataupun kita boleh ambil nasal decongestant, kita akan titik dalam hidung kita supaya salur darah dekat hidung kita itu akan mengecut. So kuranglah pengeluaran histamin. Dia tidak boleh dirawat secara total. Kita boleh mencegah dan mengurangkan simptom dia. Yang kita risau adalah komplikasi daripada resdung yang menyebabkan acute atau chronic sinusitis. Resdung boleh jadi disebabkan keturunan. Kalau misalnya mak ayah pernah ada resdung, anak kemungkinan juga ada resdung. So memang boleh jadilah. So korang dah tahu kan, ulat tu sebenarnya bukan datang daripada hidung yang gatal tu. Yang korang rasa macam bergerak-gerak apa semua dekat hidung tu, bukan. Sebabnya datang daripada lipas tu. So korang tak boleh percaya dengan rawatan-rawatan tradisional yang menggunakan lipas ke apa. So sebaiknya jumpa doktor lah untuk dapatkan rawatan yang sepatutnya. Korang pernah tak hadapi situasi di mana bila korang buat kerja lama, menaip ke, ataupun korang kerja yang menggunakan banyak tangan, tiba-tiba korang rasa kebas tangan ataupun rasa sesemut. Situasi macam ni kita panggil carpal tunnel syndrome ataupun penyakit terowon kapal dalam bahasa Melayu. Macam pelik kan bunyi. Lepas tu, dia disebabkan oleh kita punya median nerve yang melalui terowong kapal ini tersekat ataupun tersempit. So, bila tersempit menyebabkan kita akan rasa, pertama kita akan rasa kebas. Tangan kita rasa kebas. Kedua, kita akan rasa sakit. Yang ketiga, kita akan rasa sesemut dekat hujung jari, terutamanya 3 jari ni, kerana 3 jari ini yang disupply oleh median nerve, dan otot di tangan kita ni akan mengecil, terutamanya dekat hypothenar, dan juga keempat, kita punya gegaman ataupun cubitan kita ni rasa makin lemah. So dia sebenarnya disebabkan oleh median nerve ini tersempit. So median nerve ni dia daripada lengan ke tangan, dia melalui carpal tunnel ni. Di bawahnya adalah carpal tunnel bone ataupun tulang kapal, ditutupi oleh flexor retiniculum. Di tengah-tengah tu ada median nerve, tendon dan juga otot. Siapa yang berisiko akan dapat carpal tunnel syndrome ni? Pertama adalah pekerjaan. Bergantung pada pekerjaan, orang yang menggunakan banyak tangan. Contohnya orang yang selalu menaip 5 hingga 6 jam sehari. So dia banyak kompres dekat kita punya pergelangan tangan. Yang kedua biasanya tukang jahit ataupun chef yang banyak menggunakan tangan. Biasanya umur 30 dan ke atas menghadapi risiko yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah berat badan yang menaik. Biasanya orang gemuk, biasanya pergelangan tangan dia pun akan jadi gemuk. So yang keempat biasanya orang yang mengandung. Orang mengandung ni biasa berat badan dia pun akan menaik dan juga hormon dia tak stabil dan menyebabkan pergelangan tangan dia pun tersempit. Yang kelima adalah ada yang punya penyakit seperti hypothyroidism ataupun diabetes ataupun kegagalan buah pinggang. Semua penyakit ini boleh menyebabkan carpal tunnel syndrome. Yang terakhir adalah disebabkan oleh keturunan. Mungkin struktur ataupun badan dia memang macam tu. So kalau ayah atau ibu dia ada masalah carpal tunnel syndrome, anak dia high possibility untuk dapat carpal tunnel syndrome juga. Apa rawatan yang biasa kita akan buat? Biasanya kita tidak akan pergi go to invasive untuk pembedahan terlebih dahulu. Biasanya kita akan nasihatkan untuk pakai anduh ataupun splint tangan supaya bila kita tidur, position tangan kita ni berada dalam natural position. Yang kedua, biasanya kita akan nasihatkan pesakit untuk pergi buat fisio untuk supaya buat exercise tangan. Yang ketiga adalah kalau fisio tak jadi ataupun pakai anduh pun tak jadi, biasanya kita akan cucuk steroid dekat pergelangan tangan. Kalau ketiga-tiga pun tak jadi, barulah kita akan nasihatkan untuk buat pembedahan. Pembedahan kecil ini hanya melibatkan toresan atau hirisan yang kecil sahaja dekat flexor retiniculum untuk release median nerve yang tersempit tadi. Biasaannya pesakit akan sedar dan juga bius tempat yang akan diberikan. Itu saja. Carpal tunnel syndrome terjadi hanya pada tangan sahaja kerana flexor retiniculum berada di bahagian tangan sahaja. So kesimpulannya adalah jika kita memang tahu kerja kita banyak menggunakan tangan, so ambil masa. Jangan kita buat kerja terlalu lama sehingga straight 5 hingga 6 jam. Sebolehnya selepas 1 jam atau 2 jam kita relax, gerakkan tangan supaya di bahagian tangan kita ni median nerve tidak tersempit. So kalau mengalami perkara ini terlalu kronik ataupun sudah terjadi, sebaiknya pergi jumpa doktor dan dapatkan rawatan yang sebaiknya.
Korang pernah dengar tak pasal kayak ular? Kayak ular ni kalau orang bagi tahu, kalau bersambung ni akan mati. Betul tak mitos ni? Kayak ular ni bukan ular. Dia sebenarnya virus tu dia menjangkiti laluan saraf, dan laluan saraf tu mengelilingi badan kita ibarat seperti ular. Sebab itulah orang panggil kayak ular. Macam kayak ular ni sebenarnya orang yang kena kayak ular biasanya dah kena chickenpox lah. Chickenpox ni penyakit campak lah. Virus yang sama, varicella zoster, bila kena chickenpox, varicella zoster ni akan berada di dalam badan kita dalam keadaan yang tidak aktif. Tetapi selepas imunisasi badan kita ni lemah, varicella zoster ni, virus ini akan jadi aktif balik. So bila aktif balik, dia akan jangkit dekat kita punya saraf. Kalau dia aktif balik, dia akan pergi dekat laluan saraf kulit kita, which is laluan saraf kulit kita ni atau kita panggil dermatom. Kita ada dua set, belah kiri dan belah kanan lah. Tapi masalahnya dia tak akan jadi kedua-dua belah. Belah kiri dan kanan tak akan jadi serentak. Dia sama ada kiri ataupun kanan. So bila virus berada di belah kanan, so dia akan efek dekat belah kanan saja. Kalau jadi belah kiri, dia akan efek pada belah kiri saja. So dia tak akan bersambung. So mitos ni salah lah. Biasanya dia akan jadi di bahagian muka dan juga di bahagian dada lah. Jadi dia boleh jadi banyak tempat. Contohnya satu dekat dada, satu dekat muka. Dia boleh jadi serentak. Satu dekat dada, satu dekat muka. Tetapi dia tak boleh jadi dekat dada, dia tak boleh jadi dua-dua belah, kiri dan kanan. So dia tak akan bersambung. So bila ada mitos bagi tahu kayak ular ni, so kalau bersambung akan mati. So tak akan jadi, perkara ini tak akan jadi. Ini adalah semata-mata mitos. So bila kena kayak ular, biasanya doktor akan bagi rawatan lah. Rawatan ni cuma untuk mengelakkan komplikasi dan memendekkan jangka masa penyakit. So biasanya kita akan bagi antivirus acyclovir sebagai rawatan kepada kayak ular ni. Yang kedua adalah kita akan bagi ubat tahan sakit kerana dia melibatkan laluan saraf. So dia akan kacau saraf kita dan menyebabkan kita sakit. So kita akan bagi ubat tahan sakit. Yang ketiga adalah kita akan bagi dia krim antibiotik kiranya berlaku jangkitan bakteria dekat kayak ular ni. So kayak ular ni dia sebenarnya kita dapat detect awal. Macam mana korang nak tahu korang akan dapat kayak ular ke tak? Sebabnya benda ni boleh nampak. So biasanya dekat muka ataupun dekat badan. Dekat badan tu dia akan ikut laluan saraf kita. Dekat badan tu kita akan nampak kemerah-merahan. Sebab dia akan rasa pedih dan dia akan menjala seperti ular. Sebab benda dia kita boleh tengok dan boleh nampak. Dia akan melarat atau berbahaya jika berlakunya komplikasi. Tetapi kalau kita rawat dengan lebih awal, kita bagi antiviral, dia tidak terlalu bahayalah. Cuma bila berlaku komplikasi dia akan lebih berbahaya. Kalau tak tahu ataupun tak pasti apa perkara tu, sebaiknya jumpa doktor lah untuk memastikan adakah itu kayak ular ataupun tidak. Assalamualaikum. Hari ini saya akan ceritakan kenapa pentingnya untuk kita putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Kita cuba tengok statistik yang telah berlaku pada 12 Mac dan sekarang yang terbaru 19 Mac. Jumlah kes yang telah dicatatkan sebanyak 900, iaitu telah meningkat sebanyak 6 kali ganda. Dan bermula 17 Mac, 2 kematian yang telah dicatatkan. Tidak pelik jika 7 hari akan datang dengan 6 hingga 7 kali ganda, jumlah kes yang akan dicatatkan adalah 5,400. Jumlah yang akan dirawat di hospital adalah 5,700 lebih dan di ICU 140 kes, dan jumlah kematian yang bakal dicatatkan adalah seramai 12 orang. Ini yang membimbangkan. Kenapa virus ini boleh merebak dengan cepat sehingga 6-7 kali ganda dalam masa 7 hari? Kita perlu faham bahawa virus ini telah merebak melalui titisan pernafasan, dan bila individu A telah dijangkiti dengan kontak rapat, iaitu yang mempunyai sejarah daripada luar negara, individu A telah bersin dan telah kena pada individu B. Individu B telah bersalaman dengan individu C. Individu C telah bersin dan tangan dia telah pegang tombol pintu, dan individu D telah pegang tombol pintu
itu individu D telah dijangkiti. Kita perlu faham bahawa virus ini mampu untuk hidup 2 hingga 4 jam di permukaan dan boleh menjangkiti kepada individu lain. Yang merisaukan adalah virus ini memerlukan perumah iaitu manusia untuk terus hidup, dan mungkin sekarang kita pun telah dijangkiti. Kenapa virus ini boleh merebak dengan cepat dalam masyarakat kita? Kerana ada segelintir manusia yang tidak mengamalkan cara pencegahan dengan betul. Pertama, kita nasihatkan untuk memakai topeng muka supaya bila bersin tidak jangkit kepada orang lain. Kedua, kita minta untuk kerap basuh tangan supaya virus itu mati dan berhenti pada individu tersebut dan tidak merebak pada orang lain. Ketiga, kita nasihatkan untuk jaga jarak antara 1 hingga 2 meter. Keempat, kita nasihatkan untuk elakkan di tempat tumpuan ramai kerana kita tidak pasti siapa yang positif COVID-19. Yang kelima, kita nasihatkan supaya tidak travel ke luar negara dan bawa virus itu masuk ke dalam negara kita. Tetapi kesemua langkah ini ada segelintir manusia langsung tak ikut dan menjadi ejen penyebar kepada virus ini. Jadi sepatutnya kita mampu untuk putuskan rantaian jangkitan daripada individu A kepada individu B kepada individu C dan kepada individu D jika kita amalkan cara pencegahan dengan betul. Tetapi ini tidak berlaku. Jadi kerajaan telah mengeluarkan perintah kawalan pergerakan dari 18 Mac hingga 31 Mac iaitu 14 hari kerana ini adalah tempoh inkubasi bagi virus ini. Seseorang yang telah dijangkiti tidak akan terus mengeluarkan simptom seperti demam, batuk, sakit tekak dan sesak nafas. Dalam tempoh ini mereka mampu jadi ejen penyebar. Bagaimana rangkaian ini berterputus? Bila individu tersebut telah dijangkiti dan dia berada di rumah dan imunisasi badan akan buat kerja untuk melawan virus itu. Virus itu akan dihapuskan dan dia tidak jadi ejen penyebar. Itu yang penting. Kenapa perlu duduk di rumah? Apa komplikasi yang berlaku andai kata rantaian jangkitan ini tidak dapat diputuskan? Pertama adalah barisan hadapan akan lumpuh kerana staf kesihatan telah mula dijangkiti kerana ada individu yang tidak memberi sejarah yang betul dan juga menyebabkan kita tidak cukup staf, dan bila tidak cukup staf, beban tersebut akan ditanggung oleh staf yang masih bekerja dan akan menyebabkan burnout. Staf tidak mampu bekerja. Dan apa yang berlaku bila mana barisan hadapan atau frontliner ini telah lumpuh, orang yang bukan berkelayakan akan mengambil tempat dan akan merawat anda seperti anti-vax. Yang kedua, disebabkan peningkatan yang terlalu tinggi akan menyebabkan kekurangan supportive equipment. Kita sekarang menghadapi kekurangan hand sanitizer, topeng muka, ventilator, alat pernafasan di ICU kerana kita bukan hanya menghadapi COVID-19, penyakit seperti strok, lemah jantung, dan mereka juga memerlukan ventilator dan juga perlukan katil di ICU. Kita mempunyai sampel yang banyak yang perlu disaringkan. Reagen yang tersebut itu pun makin berkurangan. Ini akan menyebabkan sampai satu tahap kita sudah habis supportive equipment dan bila mana berlaku kita terpaksa pilih siapa yang patut hidup, siapa yang patut mati kerana kita akan berikan alat pernafasan ini kepada orang yang mempunyai potensi yang lebih tinggi untuk hidup. Dan andai kata itu adalah ibu atau ayah kita, adakah kita mahu perkara ini berlaku? Ketiga adalah kita risaukan gelombang yang ketiga. Gelombang ketiga pasti lebih teruk dan harapan kita sangat tipis, dan kita risaukan kenaikan yang terlalu mendadak dan kita tidak mampu lagi untuk membendung virus ini. Cuba kita lihat bila mana negara Itali yang tidak mengambil cara pencegahan yang betul dan tidak bekerjasama. Sekarang mereka menghadapi situasi yang sangat tegang, kenaikan kematian meningkat hari demi hari. Dan cuba kita lihat pula di Wuhan yang bermulanya virus ini, mereka sekarang sudah mampu untuk membantras virus ini kerana mereka bekerjasama di antara frontliner dan juga masyarakat yang boleh disiplin, yang mampu untuk duduk di rumah, buat kuarantin supaya tidak jadi ejen penyebar kerana kita tidak tahu bahawa anda sendiri sebenarnya telah dijangkiti, dan jangan jadi ejen penyebar untuk virus ini. Jika kita semua bekerjasama, kita pasti
pasti akan mampu untuk hentikan penyebaran dan hapuskan virus ini. Sebenarnya ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada kita supaya kita bekerjasama dan bertawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika Allah inginkan untuk hapuskan virus ini, hanya sekelip mata Allah mampu hapuskan. Teruskan duduk di rumah, asingkan diri anda, ikut arahan yang telah kerajaan tetapkan dan teruskan berdoa. Bismillahillazi la yadurruhu ma'asmin syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Pernah tak korang menghadapi situasi di mana anak korang sawan ataupun ada saudara mara yang sawan? So kita kena faham apa sebenarnya sawan. Sawan biasanya yang berlaku pada kanak-kanak adalah dipanggil febrile fit, di mana suhu badan tinggi yang melebihi daripada 38 darjah Celsius. Yang kedua, kebiasaan terjadi kepada kanak-kanak yang berumur daripada 6 bulan hingga 5 tahun. Yang ketiga, untuk mengelakkan terjadinya sawan, biasanya kita akan beri paracetamol ataupun Panadol, sirap Panadol pada anak. Andai kata kalau anak muntah ataupun tak boleh minum sirap Panadol tadi, so kita akan beri melalui dubur. Yang keempat, kalau anak kita dah memang biasa terjadinya sawan pada dia, ataupun yang terakhir adalah untuk mengelakkan sawan juga, ada kajian mengatakan jika ambil vaksin MMR, mumps, measles dan rubella akan mengelakkan daripada terkena sawan. Kalau terjadinya sawan, betul tak orang kata sawan, so ambil sudul tak dalam mulut? Betul tak tindakan tu? So sebenarnya tindakan tu adalah salah. Apa yang patut anda buat adalah, pertama, jangan panik. Okey, jauhi mangsa yang sawan tu daripada gunting, air panas atau apa-apa yang perkara yang bahaya. Yang kedua adalah letakkan dia dalam position recovery position ataupun dalam keadaan mengiring supaya tak tersedak. Boleh jadi susu yang baru diminum akan masuk ke dalam saluran pernafasan, ataupun makanan daripada perut yang keluar dan masuk kepada saluran pernafasan, dan lap susu ataupun apa-apa makanan yang keluar daripada mulut dia supaya dia tidak tersedak. Yang ketiga, jangan halang pergerakan sawan tu, pegang dengan lembut sehinggalah habis sawan tu. Yang keempat adalah perhatikan pattern sawan tersebut. Kalau boleh ambil video lagi bagus supaya boleh tunjuk pada doktor untuk pastikan adakah ini sawan ataupun tidak. Yang kedua adalah kita nak tahu pattern sawan, adakah dia jerking movement yang tangan saja tertarik ke, ataupun kaki saja tertarik ke, ataupun mata terbelik ke atas, ataupun air liur keluar daripada mulut. Jadi doktor nak tahu macam mana pattern sawan dia. Yang kelima, kita longgarkan baju dia, buka semua pakaian dia, biar tinggal pampers supaya haba daripada badan cepat serap. Yang keenam adalah kita ambil air suam, so kita akan lap seluruh badan dia dengan air suam, dan juga kita pasang kipas supaya air itu cepat meruap ke udara. Yang ketujuh adalah kita bawa anak ke kecemasan ataupun menelefon 999 untuk dapatkan rawatan yang sebaiknya. So sawan ni dia sebenarnya disebabkan oleh brain activity dia tu tidak normal. So kita kena tahu punca sawan dahulu. Kalau biasanya berlaku pada bayi, yang kita ceritakan adalah febrile fit. Febrile fit ni disebabkan suhu badan terlalu tinggi dan menyebabkan brain activity jadi tak normal dan menyebabkan sawan. Tetapi bagi orang dewasa, brain activity yang tak normal mungkin disebabkan oleh perkara lain. Perkara lain mungkin disebabkan bakteria meningitis, ada jangkitan dekat selaput otak. Perkara ini perlu dirawat dan perlu ditahu apa punca sebenarnya untuk dapatkan rawatan yang sepatutnya. Kesimpulannya adalah, jika berlaku sawan pada anak, jangan letak sudu atau apa-apa dalam mulut, kerana ini akan menyebabkan dia tercekik ataupun tersedak. So pastikan kalau anak demam, pastikan beri ubat sirap Panadol ataupun suppository paracetamol untuk turunkan suhu badan ataupun lap badan dia supaya dia tidak berlaku sawan. Dan jika berlaku sawan, letakkan recovery position dan bawa pada kecemasan. Pernah tak korang kena patuk ular ataupun saudara mara yang kena patuk ular, ataupun korang menghadapi situasi orang yang korang tengok tu kena patuk ular? So apa korang perlu buat? Ada orang kata bila kena patuk ular kita kena sedut dia punya bisa, ataupun kita kena ikat bagi bisa ular tu tak menjala sampai seluruh badan. Betul ke semua yang kita buat tu? Hari ini saya akan cerita apa yang sepatutnya korang perlu buat jika dipatuk ular. Pertama, korang jangan panik. Jauhi tempat tu daripada tempat yang dipatuk ular. Pastikan selamat, kerana patukan ular ni 18 daripada 140 spesies sahaja yang berbisa, dan kebiasaannya dry bites.
Maksudnya ular tu tidak mengeluarkan pun bisa dia ketika dia patuk. Yang kedua, korang cuba kenali rupa ular tu. Bentuk kepala dia, bentuk ekor dia, panjang dia. Bila korang kenal ataupun ambil gambar, kalau korang mampu untuk bunuh, lagi bagus. Bawa ular tu ke kecemasan untuk tunjukkan pada doktor. Ini penting sebab doktor akan decide antivenom bergantung kepada jenis ular tersebut. So yang ketiga, korang jangan jadi hero Tamil. Oh, kena patuk ular dekat kaki, korang pergi sedut. Itu salah. Itu akan menyebabkan bisa itu akan masuk kepada sistem limpa, ataupun jika korang pula yang tertelan bisa ular, kan dah 2 orang kena patuk ular. Yang keempat, pastikan orang yang dipatuk ular itu jangan banyak bergerak. Bila banyak bergerak, jantung akan berdenyut lebih laju. Bila jantung berdenyut lebih laju, lagi mudahlah bisa itu merebak ke seluruh badan. Dan juga korang jangan bagi minum kopi pula ataupun merokok. Kena patuk ular siap merokok pula. Semua benda itu akan menyebabkan denyutan jantung bergerak lebih laju. Yang kelima, jangan ikat. Sebab bila korang ikat, korang kononnya kata, oh tak nak bagi bisa itu mengalir sampai ke seluruh badan. Sebenarnya salah. Bila korang ikat, menyebabkan pengaliran darah akan tersekat. Contohnya, kena patuk ular dekat jari ni. So, korang ikat dekat sini. So, bila pengaliran darah tak berjalan dengan baik ke jari ini, menyebabkan sel jari ini akan mati dan menyebabkan iskemik kerana tidak cukup oksigen dekat jari tersebut. So, jangan ikat. Nombor 6 adalah korang perlu dapatkan bantuan segera. Telefon 999. Kalau korang berada di tempat yang jauh, tempat yang terpencil, korang bawa pesakit itu sendiri pergi ke hospital di bahagian kecemasan. Yang ketujuh adalah tak semua kes yang dipatuk ular kita akan bagi antivenom. Kerana kita kena pastikan sama ada patukan ular bergantung kepada spesies ular tersebut. Sama ada ular itu adalah neurotoxicity ataupun hematotoxicity. Hanya pakar kecemasan akan decide perlu atau tidak antivenom, kerana antivenom sendiri ada komplikasi dan kesan sampingannya sendiri. So kesimpulannya, bila dipatuk ular, jangan sedut, jangan ikat dan jangan banyak bergerak, jangan isap rokok. Semua tu jangan buat kerana itu semua salah. Yang sebaiknya, kalau korang tak tahu apa-apa, telefon saja 999, dapatkan rawatan dengan segera. Korang pernah tengok tak biasa orang yang akan bengkak pipi, lepas tu orang akan letak nila yang warna purple. Adakah itu rawatan yang terbaik? So hari ni saya nak cerita pasal beguk. Macam mana beguk boleh terjadi dan apa komplikasi beguk. So beguk ni sebenarnya disebabkan oleh virus RNA paramyxovirus. So virus ni biasanya akan menjangkiti bahagian nasopharynx dan juga parotid gland, atau kita panggil kelenjar parotid lah. So macam mana boleh terjadi? Dia disebabkan oleh titisan seperti kita batuk ataupun tersema. So mudah berjangkit pada orang lain. So biasa orang yang kena beguk ni biasanya akan batuk, akan sesema, demam, lepas tu akan cepat letih dan juga pipi dia akan jadi bengkak. So biasanya kita akan bagi ubat paracetamol ataupun Panadol untuk mengurangkan suhu badan kerana dia demam. Yang kedua, biasanya amalkan untuk letakkan ais di tempat yang bengkak tu supaya kita rasa kurang sakit. Dan yang ketiga, cuba asingkan diri anda supaya tidak berjangkit pada orang lain. So beguk ni sebenarnya adakah dia boleh dicegah atau tidak? Sebenarnya boleh dicegah kerana pada umur 12 bulan dan juga 7 tahun kita akan dapat vaksin MMR, Mumps, Measles dengan Rubella. So komplikasi daripada beguk ni, pertama adalah ophritis, di mana jangkitan dekat ovari yang dijangkiti oleh virus. So biasanya orang akan rasa sakit perut, demam, rasa tak selesa. Tapi ophritis ni dia akan hilang lebih kurang dalam 10 hingga 12 hari lah. So dia tidak akan menyebabkan mandul, jangan risau. Yang kedua adalah viral meningitis. Dia jangkitan virus dekat selaput otak kita, tetapi dia tidak seserius seperti bakteria meningitis dan dia akan pulih lebih kurang 8 hingga 10 hari. Yang ketiga adalah pankreatitis. Pankreatitis di mana pankreas kita dijangkiti oleh virus tersebut. Kita akan rasa sakit perut, muntah, cirit-birit, demam. So biasanya akan dimasukkan ke dalam ward untuk pantauan dan biasanya akan pulih lebih kurang seminggu atau 2 minggu jugalah. Yang keempat adalah orchitis, di mana jangkitan dekat testis. Dekat testis menyebabkan testis tu jadi bengkak. So biasanya selepas kena beguk 4 hari, selepas 4 hari atau selepas 8 hari akan rasa bengkak dekat testis tu. Tapi
perkara ni akan pulih lah lebih kurang 10 hingga 12 hari jugalah. So ada benda yang merisaukan. So kalaulah korang rasa sakit sangat ataupun tak tahan dengan sakit, selepas makan Panadol tak tahan juga, baiknya korang pergi jumpa doktor, dapatkan rawatan yang selanjutnya. Beguk ni dia tak akan permanent, dia sebenarnya adalah sementara. Dia adalah jangkitan virus dan dia boleh hilang dengan sendiri. Cuma kita bagi rawatan untuk mengurangkan sakit dan juga menurunkan suhu badan sahaja seperti Panadol. So kesimpulannya adalah beguk ni adalah jangkitan virus yang sementara sahaja dan boleh baik dengan sendiri, dan kebiasaannya doktor akan beri untuk menghilangkan simptom-simptom seperti demam dan juga sakit sahaja. So tapi kalau keadaan melarat ataupun bekak jadi semakin besar, sebaiknya jumpa doktor, mungkin bukan disebabkan oleh beguk. Tuan dia tak payah kan. Dari bagus-bagus dia berani kita pun suka kan. Anak-anak saya pun berisi juga dalam hari itu. Doktor explain tu cik okey lah. Ya, jelas. Jelas lah. Kita okey bersih dalam masalah kita pun selesa luka di dalam ruang itu bersolek lagi. Jadi dia pergi keluar tak ada masalah. Okey, itu pun bagi saya tak ada masalah. Ruangan bilik bayu. Ya, saya anak saya pun datang sini. Lebih pasal dia pun panjang. Saya pun ucap terima kasih macam kita dapat pergi ke berjumpa. Terima kasih banyak kepada Lady Ijra. Ada apa-apa pun dari orang family saya bersih. So first, bagaimana pengalaman proses medical check-up dekat klinik kami? Semuanya lancar je, tak ada apa-apa masalah pun. Kira smooth lah. Semua kan? Progress dia macam senang tak? Senang. Lebih senang lah. Kebaikan, keburukan dia rasa tak ikut kebaikan dia. Sebab kita tak semua orang ada kesedaran untuk buat medication dekat kan. Dia buat macam ni, dapat juga tu. Dia memang tak lepaskan peluang lah. Kat sini memuaskan. Kalau bagi bintang tu out of 5, saya bagi 5 lah. Dia memang selesa lah. Selalu datang sini, penerangan faham staff pun okey kat sini. Fasiliti setakat ni saya tengok okey lah untuk letak ramai orang ni. Cuma kalau boleh banyakkan kursi sikit je lah. Orang ramai kan. Saya selalu datang sini sebab dia punya ni fleksibel lah. Dia tak jauh. Jadi orang yang kecil ni kadang-kadang susah nak pergi entertain anak, bawa pergi office hour tu kan. Jadi memang bagus lah kalau ada klinik macam ni. Adakah encik akan datang lagi lepas ni? For sure lah sebab salah satunya 24 jam je ni kan. Tapi bila ada macam program macam ni klinik Ijra buat, pada saya bagus lah sebab kita boleh negotiate lah. Lepas tu kita boleh bagi ke isteri ya. So far untuk daripada dia follow up tu
bagi saya bagus lah klinik buat secara detail macam tu lah. Tanya kita bila kita boleh datang, time bila kan. Itu bagi saya bagus lah. Bukan bagi saya tak ada lah. Kalau kebaikan tu untuk diri sendiri lagi bagus lah. Pasal kita tahu benda penyakit kita benda kan. Macam so far saya ni alhamdulillah dia tak ada benda yang Izzat semua okey lah. Izzat semua cantik. So far bagi saya memang bagus lah. Baik lah. Saya boleh dengan doktor yang bagus lah. Saya setiap kali saya datang saya memang jumpa dengan dia. Doktor tadi. Membandingkan dengan klinik di Kemaman ni, saya rasa Hijrah ada lagi terbaik. Baik, mestilah saya pun berterima kasih kepada klinik Hijrah pasal bila kita dan boleh follow kita punya time.